Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bersama dalam ruangan hidup sederhana pada siri yang ke-41, dan kita masih lagi bersama dengan syarahan buku iaitu Al-Marhumuna fi Sunnati Nabawiyah, mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini insya-Allah kita akan berbicara tentang tajuk kita berdoa kepada mereka yang bersing sambil berkata atau mengucap Alhamdulillah. Maka bagi kita ni, orang dengar kita kena kata Yarhamukallah. Dan bagi orang yang kita telah ucap kepada dia Yarhamukallah, dia kena jawab mari kata Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hadis ni hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya rakam 6224. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita dengarkan satu hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata daripada Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu bersin dan dia mengucap, hendaklah dia tu mengucap Alhamdulillah, dan hendaklah saudara dia atau kawannya berkata kepadanya atau mengucap kepadanya Yarhamukallah, dan apabila dikata kepadanya Yarhamukallah, maka hendaklah dia berkata atau mengucap Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Saudara dikasihi, makna jelas, makna tak ada payah. Apabila seorang kamu bersing, bersing, kita ni ada bersing, dalam masa bersing itulah saya kata ada beberapa adab-adab atau Islam ni jaga. Apa saja kita buat, kita masuk tandah, kita qada hajat, kita tidur jaga, kita makan kenyang, kita boleh baju baru, kita apa saja ucap Alhamdulillah ni ada berlaku, ada depan kita. Masa kita bangun tidur, kita berdoa dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni mata alhamdulillah, puji kepada Allah ni ada dalam setiap hidup kita. Atau mukmin tak ada kan nisbah kebaikan yang dia dapat dengan sebab dia cidik, dia pandai, dia reti, dia lebih, dia go ni tak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ajing duk puji diri kita sendiri.
Orang mukmin ni tak ada puji diri sendiri atas dengan sebab aku lah. Dengan sebab itu ini lah. Nah, nampak tu? Begitu juga dalam segala kejayaan kita. Pada kita duk syalong, duk oyak, duk galak, duk suka, duk gapo. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nah, fa bidzalika falyafrahu. Nah, apa tu? Mana katakanlah itu dengan kelebihan Allah dan rahmatnya. Maka adalah kita serenak macam tu lah. Kita kena serenak back tu. Kena serenak macam tu. Macam orang Islam bila dia serenak, dia macam mana? Dia tu syukur pada Allah banyak-banyak. Dia terima kasih pada Allah banyak-banyak. Dia tak ada nak galak, nak lalai, nak gapo semua nak buat. One go to, one go ni, one cut, one crop rock, tengan, one to one ni. Buat kek lah, buat gapo lah misalnya. Islam ya sekolah kita ni kena gapo, kena syukur pada Allah banyak-banyak. Apatah lagi dalam hadis ni kita dapati. Sampai ke dalam bersih ni kita kena kata alhamdulillah. Tadi Ustaz ya kata kita bangun tidur kita kata doa. Kita tubik tandah alhamdulillahilladzi afani. Nampak tu? Dan kita makan kenyang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana sehingga akhirnya. Kita boleh baju baru, pakai baju baru. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita tengok orang lain susah, kita ni lepas daripada kesusahan itu. Kita tengok kereta belaga, tengok orang sakit, tengok ada ubat tihik, kita kata alhamdulillahilladzi afana mimma betuliya bihi ghairuna faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Semua tu mana kata seorang Muslim kena terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tu tak ada payahlah makna dia tu. Apabila seorang kamu tu bersin. Apa tu? Apabila kamu bersin, apabila seorang kamu bersin adalah dia kata apa? Alhamdulillah. Nah, mana tahu perbuatan macam ni kita boleh buat tak? Boleh buat dah. Boleh patibat selalu tak? Boleh patibat selalu tak. Moga bila kita bersin, ia tu penyakit. Bila tubik-tubik penyakit tu, segar. Cuba orang duduk lemah, pecuh. Oh, curah mata-mata. Nampak tu? Tapi dengan cara tertentu lah. Kena katuk Nabi hajar kita cara bersin. Dan selain daripada doa, esok kita katuk. Ambil gapo katuk. Nanti kita tengok. Ni kita baru duk belajar. Ungkon anak mai lok tu baru dah hajar cara-cara bersin. Kalau bersin nak lagu ni weh. Islam hajar mari 1400 tahun dah. Kalau bersin nak lagu ni weh. Nanti kita tengok saudara dikasihi. Oleh itu, bila seorang kamu tu bersin, hendaklah dia kata alhamdulillah. Dan bila saudara ada tepi dia tu, saudara pula kewajipan dia kena kata apa? Yarhamukallah. Semoga Allah SWT rahmati kamu. Dan apabila dia dengar kata saudara dia kata ke dia, Yarhamukallah, dia berjawab klik. Dia kata, Yahdikumullah. Semoga Allah memberi tangnam. Semoga Allah SWT memberi pertunjuk kepada kamu. Wa yuslihu balakum. Dan semoga Allah SWT membaikkan keadaan kamu. Berdoa. Dah. Nampak tu? Berdoa seterik. Nampak tu? Saat ni kita alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dia mau jawab kata yarhamukallah. Berdoa kata kita. Tu kepada kita. Lepas kita pula berdoa pada dia. Yahdikumullah. Semoga Allah SWT memberi hidayah kepada kamu. Wa yuslihu balakum. Dan semoga Allah SWT membaikkan keadaan kamu. Ini mengata Islam ada berdoa seterik. Ambil di awal lagi jumpa Pak. Assalamualaikum. Kesejahteraan ke atas kamu. Ini mana kata Islam ni ya Masya Allah. Jadi awal lagi jumpa Pak. Wisalam. Mana tak? Wisalam ni doa. Waalaikumsalam.
Kalau nak pula Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun jawab lebih pada tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum, kita waalaikumsalam. Nampak tu? Mana tak? Faruddu bi ahsani minha. Nampak tu? Kita jawab lebih molek pada tu lagi. Ya saudara dikasih. Ini mana tak al-Islam. Hidup dia tu dengan doa semua. Dengan ucapan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semua. Ya. Kita mari tengok syarah hadis ini. Katanya al-muallif rahimahullah. Hadzal bab, pada bab ini, ma fihi min al-ahadits min jumlatil adab al-islamiyyah wal irsyadat an-nabawiyyah wat tawjihat al-mustafawiyyah lil muslimin. Ini satu hadis yang dari jumlah hadis-hadis yang bersangkut dengan adab. Dengan adab marayak. Marayak atau adab-adab Islam dan tunjuk ajar Nabi SAW kepada orang Islam semua. Yang sakut, yang merangkumi semua aspek hidup kita. Dalam makan, dalam minum, dalam keluarkan nyakit, dalam beresan kecek juga Islam ni. Masya Allah, Masya Allah. Mana tu? Dalam setiap kehidupan kita tu, Islam tak nak tinggal sahabat. Sampai kita masuk tandah. Tandah ada dah zaman Nabi SAW. Al-Khalaq. Tanah ada dah. Bila tengok di zaman kita ni, tanah baru ada zaman mana baru? Zaman Hasipi baru. Dulu pakat lagi benar belakang. Pakat lagi dusung belakang. Pakat ada mecok. Dah, nak kata hajat pergi cari cok dah. Gali-gali lagi duduk situ. Dan ni alhamdulillah. Setiap umur ada tandah. Setiap umur ada bilik air. Bahkan setiap bilik ada setengah-setengah ada bilik air. Maknanya samkannya, pentingnya. Kita kata hajat ni saudara dikasihi. Maka tidak ada tempat-tempat yang kita kena pergi, yang kita kena guna, yang kita kena buat apa, malaikat Islam ada ajar, ada tunjuk ajar. Malaikat syariat Allah tu, syariat Islam tu ada sampai di situ. Nampak tu? Supaya apa? Supaya orang Islam tu jadi sebaik-baik orang, sebersih-bersih orang. Sebab apa? Sebab Tuhan suka pada orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia suka pada orang yang bertaubat dan suka pada orang yang selalu membuat kebersihan. Jadi Islam agama bersih. Tak ada dah agama hok kecek. Cuba tengoklah dalam dunia ni. Ada tak agama lain duk ambil ajaran dia masa berlakunya corona? Islam so duk kecek. Nampak tu duk kecek buku apa? Duk kecek buku kebersihan. Duk kecek buku apa? Buku kena jaga. Kena kat tua. Kena hilik atau kena jauh, kena sengih. Kena. Buat apa? Nak atas Islam agama Rabbani. Agama hak Tuhan. Maka innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, dia tu bersih. Dia tu bersih. Dia tak suka malaikat kebersihan. Dia tu baik. Dia tidak terima malaikat kebaikan. Sebab tu dah kata dia hajab. Nampak tu siapa ke? Bersih ni kecek juga. Kalau kita kecek katanya, benar tepi-tepi dah. Benar rasa tak ada kena kecek lah. Benar ni. Nampak tu? Masya Allah, Masya Allah. Maka Islam dia ajar umat dia atau ajar manusia supaya manusia tu beradab dengan adab-adab Islam, dengan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam setiap aspek hidup kita tu Allah Subhanahu wa taala dia ayat kata
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya semaya aku, wa nusuki, dan segala ibadat aku, maksudnya dalam ibadat sembelih, ibadat apa saja pun, wa mahyaya, kehidupan kita ni. Lah ni kita duduk dalam dalam kehidupan kita ni. Bersing masuk tanah, apa nama tu? Wa mamati, kematian kita ni dalam luk barzakh ni, apa nama tu? Lillahi rabbil alamin, bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Mana kita ni nak lari daripada Allah dah sedikit pun tak boleh. Nak lari daripada Allah sejekar pun tak boleh. Nak lari daripada Allah sedetik pun tak boleh. Mana kata semua tu kita kena duduk bawah jaga Allah Subhanahu wa taala. Kita kena duduk tu apa yang Allah SWT nak. Sebab itu orang kata Tuhan syurga, Tuhan tiada syurga tu. Tetapi kalau kita tidak buat apa yang Tuhan nak, nanti kita akan dimasukkan dalam neraka. Kerana kita deraka, pada dahlah neraka untuk deraka. Saudara dikasihi. Oleh itu, adab-adab semacam ini kita dapat tidak ada hadis tak ni. Iaitu hadis dinamakan hadis Tashmitul Atisil Hamidi minal wajibat. Iaitu di antara kewajipan kata benar kita ni jadi wajib bagi kita, iaitu Tashmitul Atisil Hamid. Kita kena tashmid. Apa tashmid? Kita kena berdoa kelik kepada orang yang bersing, yang berkata alhamdulillah. Kalau dia tu bersing, tak ada kata alhamdulillah, kita tak ada wajib kata apa. Tapi alhamdulillah, fak kita ni lekat apa? Lekat tabiat molek. Bila orang bersing tak kata alhamdulillah, kita cuik dia, kata alhamdulillah lah. Atau kita hajar dia, boleh bersing, kita kata alhamdulillah, ya pak alhamdulillah, kita kata yarhamukallah. Jadi tashmitul atis mana tak? Kita jawab kepada orang yang bersing, yang berkata alhamdulillah, adalah kewajipan pada kita. Nampak tu? Sebab di sana ada hadis-hadis yang menyokong perbuatan macam ni, iaitu satu hadis yang diriwayat oleh Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Amarna bi'iyadatil marid wa ittiba'il janazati wa nasril mazlumi wa ibraril qasami wa tashmitil 'atisi wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Wa nahana 'an khawatimidh dhahabi wa 'anil syurbi fil fiddati wa 'anil mayathiri wal qisi wa 'an libsil harir wa 'anil istabraqi wad dibaj. Akhrajahu al-Bukhari. Ya saudara dikasih. Ni. Di sini saudara dikasihi, sakut dengan hadis ni, mereka kata ia sakut dengan kewajipan perintah Nabi SAW kepada kita. Seperti mana dicerita oleh Al-Azib atau Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW mengajarkan kami suruh buat 7 perkara. Nabi SAW memerintahkan kami dengan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan dia lari 7 perkara. Nampak tu? Kita ambil hak suruh saja. Hak sakut dengan apa? Dengan bersing ni. Nampak tu? Gapo tu 7 perkara hak Nabi? Hak Nabi gapo tu? Hak Nabi perintah kita. Pertama kali Nabi perintah suruh kita ni iyadatil marid, suruh kita ni ziarah orang sakit. Suruh kita gapo? Ziarah orang sakit. Yang kedua pula ittiba'il janazah. Kita kena ikut jenazah. Gapo ittiba'il jenazah? Maksudnya kita kena ikut jenazah, turut jenazah, turut mayat tu, tekah jalan ambil dia keluar daripada rumah dia sampai pada masjid kita semaya. Sudah semaya kita pergi kubur, kita tanah dia, sudah. Panggil ittiba'ul jenazah.
Apa? Kalau gina awak masuk tak? Nah, setengah lama kata masuk. Tapi kalau lafaz hadis ni mana kata? Kita nampak. Kita ada. Nah, kita ada dengan dia. Kita pergi. Turut dia. Mana kata? Ittiba'ul jenazah. Mayat duduk depan kita. Atau kita duduk pikul dia. Atau kita duduk usung dia. Atau kita duduk depan. Mana kata? Masuk dalam bak ke apa? Bak kita ikut jenazah semua tu. Nah. Wa nasril mazlum. Dan kita tolong. Bantu orang yang kena zalim. Wa ibraril qasam. Dan kita tunaikan janji kita. Ibrar mata kita janji. Kita sumpah macam mana kita buat macam tu lah. Dan yang tadi iadah ni pertama. Ittiba' ni 2. 3. Tolong orang mazlum. Orang kena zalim. Yang keempat. Kita kena betul janji. Yang kelima. Kita kena ucap doa kepada orang yang bersaing tadi. Yang bersaing yang mengucap Alhamdulillah. Yang ke-6 iaitu ijabatud da'i. Kita kena sahut orang padah kita. Kita kena buat, kita kena tunaikan. Kita kena gilah bila ada orang padah. Orang padah pergi nikah. Orang padah pergi mana? Pergi situ orang buat makan, buat apa kita pergi. Dengan cara umumnya lah. Nampak tu? Lepas tu wa ifsya'us salam. Yang ketujuh kita apa? Kita siarkan salam. Kita siarkan salam. Salah dikasihi. Ni mana kata kita sakut kita ni apa? Tasmitul atisi. Kita apa tasmit? Kita ucapkan yarhamukallah. Bagi orang yang apa tu? Bagi orang yang bersaing serta dia tu berkata apa? Berkata Alhamdulillah. Ya. Teruskan kita pergi kepada satu hadis lagi yang sakut dengan apa? Sakut dengan apa ni? Sakut dengan sakut dengan bersaing tadi. Iaitu satu hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbul attas wa yakrahu at-tatha'uba fa idza 'atisa fa hamidallaha fa haqqun 'ala kulli muslimin sami'ahu an yushammithu. Tashmit. Wa amma at-tatha'ub fa innama huwa min asy-syaitan falyaruddahu mastata' fa idza qala dhahika minhu asy-syaitan. Sebab pula hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari iaitu hadis rakam 223. Ya saudara dikasihi. Mana gapo sini? Qala Al-Khattabi. Al-Khattabi dia berkata sebelum daripada kita pergi makna atau syarah Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi. Kita tengok hadis ni makna gapo. Kita pakai beringatlah insya-Allah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbul attas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia suka kepada orang bersaing. Attas atas wazan apa? Wazan fa'al. Mana kata sighul mubalaghah. Mana kata attas fa'al, suka bersaing. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia suka kepada orang bersaing. Suka pada orang yang suka bersaing. Suka bersaing. Atau orang bersaing acak. Dok sorang comel lah dah. Apcuh. Tak apa. Yang dapat orang ramai apcuh semua ni satu hijau pula. Orang bersaing ni Allah Subhanahu wa taala dia suka. Innallaha yuhibbul al-attas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia suka kepada orang bersaing. Nampak tu? Hadis-hadis Bukhari ni.
Wa yakrahu at-tatha'ub, dan Allah SWT dia benci nguak. Nguak ke apa menguak? Semua singo lah. Ngangor, wah, ngatuk ke. Nguak. Nah, wa yakrahu at-tatha'ub, Allah benci kepada menguak. Maka fa idza 'atisa fa hamidallaha, apabila seseorang itu dia bergesing dan dia ucap alhamdulillah, fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammithu. Maka apabila dia bergesing dan dia kata alhamdulillah, maka wajiblah bagi tiap-tiap muslim tu kena yushammithu, kena berdoa kepadanya. Berdoa dengan yarhamukallah tadilah. Hadis mula-mula tadi. Wa amma at-tatha'ub, adapun nguak. Kita kata, ada seorang nguak, tak ada kata apa. Pas sunnah Nabi SAW dalam nguak ni kena kena. Bila kita nguak, kerana apa? Wa amma at-tatha'ub, kerana adapun nguak tadi, fa inna ma huwa minasyaitan. Nguak ni daripada syaitan. Nguak daripada syaitan. Falyaruddahu mastata', adalah dia sekat. Sekat bagaimana tak sewi nguak buka mulut tu. Ya buatlah macam mana. Alasan dia boleh kontrol semasa dia apa? Dia buka mulut kan? Misalnya kita katanya, mana ustaz nak upah dah. Kita doa dengan luar. Ngatuk kan? Kita kena usaha. Mana tahu kita kena katuk. Buat dengan mulut kita. Kalau tak kuasa ambil tangan kiri tak dah. Nampak tu? Atau ambil tangan kanan tak. Katuk. Sewi. Dia mau kata apa? Dia mau kata hatu masuk dalam mulut lah. Hatu masuk dalam tubuh melalui nguak lah. Yang nguak ni pada syaitan. Nguak ni syaitan. Kat mana ustaz? Kita kita dah nguak alik-alik. Cuba Fatih tengok. Nah. Dalam ngaji. Nguak straight dalam ngaji. Sampai tu ustaz istilah katanya. Singo. Singo ngangur weh. Dah ustaz ada nampak budak nguak tu dah ustaz. Nah. Singo ngangur weh. Pas nguak tengok nguak. Ada ke orang nguak nak pergi makan ni? Jangan temu. Nguak nak pergi makan ni. Jangan temu. Nguak lah semaya. Banyak kok. Nah, itulah kita katuk. Kita usaha nak katuk mulut kita. Katuk tak sewi buka. Atau kalau buka pun kita tudung dengan tangan. Pelik ke? Pelik saudara. Nah. Kita tengok orang semaya kan. Satu sah. Boleh nguak. Dia boleh nguak. Kat mana? Habis tu dia kata. Syaitan mari sapu. Dia mari pegang di mulut dia ni. Syaitan lari jalan depan kita. Lakah kita, saang kita, tepi kita pakai nguak semua kau tu. Dah. La hawla wala quwata illa billah. Itulah nguak daripada syaitan. Innamat tatha'ub minasyaitan. Sungguhnya wa ammat tatha'ub minasyaitan. Nguak itu daripada syaitan. Falyaruddahu mastata'. Hendaklah kita sekat dia, tolak dia. Sekadar kita kuasa. Saat ni kalau kita kuasa katuk mulut dengan tak nak buka, mana tahu kita nak kita sebenarnya apa? Kita nguak biasanya kita katuk mulut. Atau kita katuk mulut sendiri kita sendiri. Kadang-kadang kita ambil tangan kita mari tok. Mana tahu tak saya buka mulut tu. Faliyaruddahu, hendaklah kita sekat dia. Kita katuk dia. Mastata' sekadar kita kuasalah. Fa idza qala dhahika syaitan. Bila kita nguak kita kata kita kata lagu tu. Setengah lima buka mulut lagi. Lagi. Syaitan suka lu dah. Dhahika syaitan. Syaitan suka. Dah budak ya geliat. Hewa. Hewa. Ada budak ada orang tua bela juga. Nampak tu? Pada dah semaya ni dia lagi. Bila-bila duk baca Fatihah ke apa nama dia lagi. Bunyi suara. Yang ni muak ni.
Dia kita kata, ha, syaitan suka tu kata. Jangan saudara dikasihi. Nah, berkata Al-Khattabi rahimahullah. Nah, dalam Fathul Bari ni dia kata apa? Makna al-mahabbah wal karahah fihima munsarifun ila sababihima. وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البطن وثقله مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه والأول يستدعي النشاط للعبادة والثاني على عكسه. Tu dia. Mana apa situ? Dia kata, tu sebab apa Tuhan kasih? Sebab apa Tuhan benci? Sebab apa Tuhan kasih kepada orang beresing? Sebab apa Tuhan benci kepada orang nguat? Kita tengok sebab pula ni. Berkata Imam Al-Khattabi ni dia kata apa? Kasih benci saat ni tu duk kerana sebab. Kerana ada asbab. Kerana ada asbab. Dia kata apa? Sebab orang beresing ni dalil kata tubuh rengeh. Tubuh rengeh. Kalau makan sekadar. Kalau itu pun tak ada penuh perut dia. Dia makan sekadar ya apa mengata? Dalil orang beresing ni orang tubuh apa? Orang tubuh rengeh. Dalil orang beresing ni pangata lubang-lubang lubang-lubang bulu-bulu roma tu pangata buka. Lubang-lubang pangata lubang-lubang gapo tu ya buka muka berasa habis pengen berkata kita beresing tu baik ke hidung saja dak. Pengen beresing tu baik kat mana? Tu baik kat kulit-kulit muka, kulit-kulit tangan, kulit-kulit tubuh kita semua. Beresing buka habis. Bulu-bulu roma ke apa tu buka habis. Orang-orang pun kocok habis kau tu. Sebab itu bila kita beresing tak ada orang buka apa. Orang buka mata tu kan beresing. Setengah-setengah bomo kata kalau kita buka mata tu kan kita beresing boleh di mata kita nak lelut tu baik. Wallahualam lah. Saya duk beresing di awal pakai akhir lah ni. Duk beresing oleh cuk katuk mata-mata. Bo celek tu nampak sepengah. Sepengah adanya debu-debu. Adanya apa? Adanya bitai-bitai. Nampak tu? Jadi dengan sebab kita beresing, rek-ngek. Celah tubuh dia tu rek-ngek. Dan bukanya bulu-bulu roma. Wa adamul ghaya fi syab'i. Dan tak ada kenyai mana tu tu dari beresing kenyai kurang tu. Bermolek. Tak ada kenyai. Bi khilafi tatha'ub. Berlainan dengan nguak. Nguak ni dalil kata apa? Nguak ni dalil dia, sebab dia imtila'ul batni. Abang kata, dalil orang nguak. Sebab ke apa? Sebab perut penuh. Tak ada kata demo tak. Kita apa supa. Bila kita makan kenyai doa duk start. Mengatuk. Rasa nak tidur. Ni bang kata nyakit duk mari. Bermakan kenyai mula cari batal. Bermakan kenyai mula nak nguak. Bermakan kenyai mula nak nera, nak tidur lah. Ya start tu lagu tu sampai tu tak kena tu nguak tu. Sebab apa? Sebab nguak saat ni tu illah dia imtila'ul badan. Penuhnya tubuh dia tu, penuh perut dia tu. Wa thiqlihi, beratnya tubuh. Mimma yakunu nasyi'an, sebab mari daripada mana? Mari daripada kathratil akli. Banyak makan. Wa kathrati al-akli wa takhliti, duk campur ke manis. Mula-mula muqaddimah. Nampak tu? Arak banyak aku tu. Arak ibarat kata muqaddimah dulu, muqaddimah permulaan. Adalah makanan dia tu. Muqaddimat. Lepas ada muqaddimat tu barulah nasi. Lepas nasi tu ada golongan pula. Kita pun supa.
Mula-mula, orang akik nasi. Berang nasi. Sudah. Manis pula. Ada sudah polamai pula. Sudah polamai pula, hati pula. Seleruk dalam tubuh kita. Orang kata, jadi kemi kalau sebelah rabut, pecah pun perut. Kalau tak kena cara rabut. Tapi tu, orang dawa ke apa tu, gas tu. Apa tu. Orang kata, sebab kita nguak, sebab penuh perut kita. Sebab kita nguak, sebab apa? Sebab orang kata, berat tubuh kita. Sebab itulah, bila kita bersaing, sehat. Boleh. Boleh diri, boleh beribadat seterusnya. Tetapi, bila kita nguak, mula nak cari tidur, mula nak cari tiap, mula nak cari sejik ke tidur, mula nak cari basah dangan nak kita kepala, mula nak masuk bilik tidur. Kalau nguak ni. Nampak tu? Tak itulah. Boleh tak nguak Ustaz? Awas rio. Orang kata, nguak tak pelik tapi kita kena usaha kata. Semua kita rawak kereta, okay? Semua kita rawak kereta lah. Ngatuk. Nguak ni sebagai mukadimah ngatuk. Kalau gitu, boleh cari tempat boleh-boleh lah. Cok kereta sementara. 10 minit ke 5 minit duduk tepi batas. Cok kereta tepi batas, nera dulu boleh 10 minit, boleh 5 minit, lepas tu pergi pula. Tapi kalau kita nguak tu kita kena apa? Kena katuk mulut kita lah. Ya ruddahu. Saudara dikasih. Itulah. Sahid. Apa Allah kasih pada orang bersaing, Allah benci kepada orang nguak. Lah ni alhamdulillah tak payah nampak mana nguak. Apa pakai mes belakang dah. Bersaing pun tak ada apa. Tak ada bimbing mana nyakit, nak sebar, nak tubai, nak gapo. Pakai mes belakang dah. Alhamdulillah. Amma qawluhu, adapun perkataan doa saudara kepada seorang yang bersaing dan berkata alhamdulillah ni, berkata Ibn Daqiq al-Eid, yahtamilu an yakuna du'a'un birrahmah wa yahtamilu an yakuna ikhbaran an tariq al-basharah aw al-bisharah kama qala fi al-hadith al-akhar tahurun insyaallah ay hiya tuhrun laka fakannama al-mushmit المشمت بشر العاطس بحصولها الرحمة له في المستقبل بسبب حصولها له في الحال لكونها دفعت ما يضره. Tengok dalam kitab Al-Fath. Tengok dalam kitab apa? Kitab syarah dia. Saudara dikasihi. Manakah apa sini? Ada perkataan seseorang kepada saudara dia, yarhamukallah tu. Kita kata semoga Allah rahmat tu. Berkata Ibn Daqiq al-Eid, dia kata, boleh jadi kita berdoa kepada dia supaya dapat rahmat. Yarhamukallah. Nampak tu? Yarhamukallah. Semoga Allah dapat, semoga Allah bagi rahmat bagi engkau. Wa yuhtamalu. Dan boleh jadi juga ikhbaran, satu berita gembira. Katanya dia tu nak dapat rahmat. Saat ni semoga Allah rahmat. Ni boleh jadi satu berita kaudi mana tahu satu berita nak kata lepas pada ni mung dapat rahmat, mung dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis lagi tu, bila orang bersaing kita kata ke dia tahurun insya-Allah, selamat dan bersih, sehat insya-Allah. Macam mana Ustaz sehatnya? Dia kata apa? Sebab orang bersaing ni, orang tolak nyakit. Sebenarnya orang ketuk. Ketuk ni tolak nyakit tak? Tolak nyakit duk ada angin lepuk ketuk. Allah sedap. Lebih pada tu lagi kalau dia pergi kecing, kalau dia pergi qada hajat, kau lebih tu lagi. Sebab itulah mereka kata orang yang tak qada hajat, kecek dengan bahasa kita ni orang tak ada. Tak ada ke apa? Tak ada pergi qada hajat besar tu lah. Mana kata kecing suku dah ni. Kalau kecing duduk dalam tubuh dia,
Benar kotor duduk dalam tubuh dia. Tak tubik, tak gapo. Tak ada, tu dah 3 hari je kata tak ada itu. Seminggu dah tak ada qada hajat. Nak tanya kata gapo akan timbul dalam tubuh. Benar tu nyakit. Benar tu nyakit. Kalau duduk dalam tubuh kita tu. Jadi, bila yang nyakit, kita kena tahu. Sebagai sapah. Sapah kita letak dapur kita. Duduk sampai ke 2, 3, 4 hari. Duduk dapur kita. Tak ada gapo nama. Nak tanya kata naik ulat tak? Naik ulat. Mari lalak tak? Mari lalak. Kalau kita buku dah pun, kita duduk tinggal situ tak ada kita tahu. Ia nak bekok. Ia nak degah. Lepas tu nak buat. Sabit itulah. Tepat dia buat tahu siapa kan. We nyala sikit je. We ada rasa akak tahu gitu. Buff. Bakar. Tak ada beradu. Sebab apa? Ia gas saja tu. Sabit itulah kita tengok negeri maju kan. Saya tengok negeri Turki. Turki ni satu tempat. Dah sapah dia jawab kena sapah dia. Sapah ni lah sapah kita duk makan duk gapo ni. Lebih kayak gapo nama tu. Hari saya ke suku. Dia ambil sapah bahasa ni. Dia gali satu, misalnya satu benih. Dia gali turun mari. Nah, turun mari 4 mbek. Gali turun gi 4 mbek. Gali we pasir. We pasir misalnya seluas mana? Seluas pada bola kena, ya we pasir. Ya we pasir. Pati ambil sapah ya tamu siap. Ya tamu siapa 3 mbek ya. Tamu siapa 3 mbek. Banyaklah stay pada bola. Mana kata stay pada bola ni stay ya. Tengok sapah kat kampung ada dah. Satu mu tu apa, stay kereta tak cukup. Baik kata kereta main mbek, kena main mbek pula apa? Sapah banyak kita ni. Ngapa stick dengan gapo kau tu kau ni? Mana kata dia tu dia ambil sapah, dia mari buh dalam enjin dulu, mari duk bagi belah dulu. Hak ni pasti, hak ni kau tu, hak ni kau ni. Mana tahu dak kena pilih dengan orang dah. Enjin ju bagi. Pas sapah biasanya biasa jenis makan ni, jenis gapo biasa tak ada. Hak biasa tak boleh recycle ni. Dia gapo? Dia pergi tamu dalam lubang hak dia gali tu. Dia pergi tamu dalam lubang hak dia gali tu. Gali sama besar dengan luas sama besar dengan pada bola. Dalam dia 4 mbek. Lepas tu dia tamu. Sampai ke kereta katanya dak boleh turun. Turun sodok. Sodok wi sama wi kemah. Mari sapah dia sodok wi kemah. Sodok wi kemah sampai tinggi 3 mbek. Buat tinggi 3 mbek pak tu, dia ambil pasir. Tamu sembik. Tamu sembik katuk pada bola. Penuh situ dia katuk pada bola. Pasir tu dia gerak mana? Pasir hak dia gali. Menggoste pada bola. Dah. Luah dia tu. Dah lepak mbek. Lepas tu wedah. Dah wepak mbek. Bopi tamu 3 mbek je. Maaf, tamu sembik je. Mana tu lebih lagi pasir hak 3 mbek duk mana? Dia ambil pasir hak 3 mbek tu dia pergi cuah. Di mana? Di patah tu. Cuah nak kaya tempat berduduk. Jadi boleh tanah. Jadi tamu laut. Tamu nak kaya negeri. Dengan sebab apa? Dengan sebab gapo tu dengan sebab kaya tadi. Jadi mana tak? Ya tamu gapo? Ya tamu pasir hak ya gali itulah mana? Mana kata dia kamu semik ya. Buat kamu semik tu, dia tinggal situ. Tinggal lama mana ustaz? Tinggal 10 tahun. Lepas tu kalau siapa lain dah, ya gali lain pula. Sama besar pada bola pula. Ya gali. Penuh situ. Situ pula. Buat cukup 10 tahun. Siapa hak duduk bawah tu jadi gas dah. Hak acuh, hak apa nama, jadi gas. Lepas tu ya sekadar mana? Sekadar ya hala pahit ya. Ya cok pahit. Pup. Lepas tu ya ada cara dia lah. Bagian takrir. Apa takrir ni makna tu? Dia ada cara sepengah menyok. Mengacok bom aman ke apa tu. Ya cok style tu. Cok style tu mana tu? Pakai gas tu baik lah dah. Pakai guna gas tu lah. Duk jual kat orang guna gas tu lah. Mana tu? Orang cidik. Ambil sapah. Boleh buat gas. Setengah negeri dia beli sapah. Sebab apa? Belakang batas dia tu tak ada kena buat daripada batu, daripada gapo dah. Pakai ambil plastik apa dia recycle gapo nama tu jadi rupa dia halus seperti gapo.
halus sama laking. Semua apa? Rupa laking dah. Lepas tu dia bosan kau tu sikit untuk megel. Lepas tu kau batah. Dia batah dengan plastik recycle ni dah. Lepas tu, mana kata, plastik recycle ni berbiaya hujan pak, air segera turun. Tak lekat atas tu tak. Lepas break mudah-mudah makan lagu tu apa? Ya muka getah, ya muka plastik. Plastik getah, plastik gapo. Lepas tu getah. Mata tayar kita musim berbreak ke, getah, pergi getah. Lekat. Mana tu lekat. Mana tu ada mau siapa setara tu. Ambil sapoh, ambil gapo, duk wak go ni. Singapura, antara negeri-negeri duk recycle sapoh. Siapa pakai? Dah. Mana kata? Kena beli sapoh orang. Okay. Apa? Nak buat recycle, nak buat gapo. Betullah mana kata di Mesir sendiri pun satu tempat tu. Nah, semua tu kita tengok dalam YouTube laku tu. Satu tempat tu, mula-mula tu mana kata kodang gitu. Lo ni ada umur naik 3-4 lapis. Bawah tu kodang sapoh. Orang main tak sapoh pak, orang milih kertas suku, plastik suku, kacau suku. Jadi sepakai leng itu bang kata Madinatul Qumamah. Madinah kampung sapoh. Daripada tak ada orang ada hijau. Orang ada boleh buat umuh tinggi-tinggi tapi bang kata kurang cuci sikitlah. Masa itu tu ada Kristian, ada gapo. Ada orang Islam pun ada, orang Kristian pun ada. Sampai pada orang Kristian Mesir tu ada duk pera babi. Dalam umuh le gapo, duk makan, duk jual duk gapo. Jadi kita tengok ada juga babi di negeri Mesir dah. Ada, ya orang Masihi. Orang Kristian ya makan. Mana tu kawasan Qumamah. Nah, bang kata tubik wan masuk apa tan sapoh situ. Tubik pula apa tan sapoh situ. Ni makna kata, di sini ayat kata dia mau duk guna. Bang kata sapoh tu dia mau guna apa? Guna wiadi ke apa? Wiadi pedah situ pula. Saya dikasih. Ya, kita klik pada tajuk kita. Kita klik pada tajuk kita. Jadi bila orang bersaing tadi tu dia selamat. Bila dia selamat tu dia boleh kebaikan lah. Sebab kita bersaing ni tiba nyakit. Sebab kita tahu tiba nyakit. Sebab orang duk semua hidung, orang duk gapo, celak luah mata. Pecuh. Dah. Rasa pun segar. Nampak tu? Maka di situlah. Tubik benar-benar mudarat. Tubik benar-benar mudarat. Kita klik pada tadi. Katanya segala benda mudarat bila duduk dalam tubuh, kaca duduk, ia ada nyakit. Dan sepengah orang tua-tua, kita kata, bekak perut. Ia duduk gelpar. Lepas tu dia mau kapung, tak ada. Wagi mempitah. Kena makan atawa, kena baca atawa masa tu, kena segi pine kau tu. Mari seorang tu, fak kita. Ya, tu nak kecil tak boleh. Ya, tu sumak lebih kecil dia. Ya, tu lebih kecil dia ada panah. Oleh kita kena awak lagu tu, orang tua kita awak lagu tu. Mari dia, anak dia seorang tu tak kerti dengar weh. Ambil mak dia, wagi pita. Wagi pita, bawa cek kata, lebih kecil dia tu ada panah. Cok perut, tu baik kecil. Hilang lah. Sepakai cok perut. Mana tu cok lebih kecil daripada perut dia tu. Ada. Allahu Akbar. Kecing kita tu, lubang kecing kita tu, saluran kecing kita tu sumak. Jadi sebagai setengah-setengah. Kena ambil royak abuh. Kecing tu. Allah, bagi orang yang ada apa? Jadi nyakit apa? Nyakit, tak ingat panggil apa? Nyakit apa? Nyakit, apa bahasa Melayu kita? Bahasa yang punah saluran tu lah. Hak sakut dengan, apa panggil? Nyakit hak sakut dengan hak kemaluan tu. Ada setengah saudara-saudara kita
So pakai bomo cocok. Cocok ke apa? Cocok roya masuk dalam lubang apa lubang kecing. Kau duk pergi jabir. Kau sakut jabir tubuh dia. Pati kata kecing tak ada berasa. Nak tubik-tubik. Nak gapo Allahu akbar. Ni makna nyakit bila duduk dalam tubuh dia ada antara. Begitu juga kekotoran bila duduk dalam tubuh ada antara. Sebab itulah bomo wi ubak tu wi ubak. Dah wi boleh qada hajat. Wi boleh dah qada dengan sepenuh. Semua tu hak dia, hak Tuhan berlaku tu, Tuhan lah dia. Dah, Tuhan lah dia royak. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Tuhan duk kontrol tu, kontrol. Nak we kita boleh kecing dengan molek. Ada rafa kita kecing kot sel tak ada. Berasa kita berasa pak tu kita lari pergi mujamah dah. Maka kita boleh kontrol. Otak kita boleh kontrol lagi. Nak qada hajat apa sama. Dah sakit perut rasa nak itu. Pamnyok ada depan. Pamnyok ada lagi dalam 10 kilo. Dah. Mana tu kita apa kita dah kontrol. Tetapi bila Tuhan we punuh. Syaddadna asrahum tu. Tuhan mana tu apa kan makna syaddadna? Mana tu Tuhan kontrol, Tuhan cakno, Tuhan mengata dule Tuhan wakwi jadi rabbuk, rabbiyak, wi'nai. Wi molek hak cara saluran kecing berak kita tu. Tetapi bila kita pergi ngenak dia, dengan kita makan pedah, dengan kita dah buat kecing, dengan kita dah buat tu, buat ni, dah an tu, an ni. You nak punah. Pak kita mulut ya sedap makan. Hak sakit ni perut dengan punggung. Dengan saluran kecing tu. Pak kita sedap makan ni pedah. Sedap tu. Mulut sedap tu, sakit perut tu. Sakit hak perut dan hak nu susah tu. Kita sedap makan masing, sedap makan pedah, sedap makan sedap mulut sedap. Tapi nyanyi pada perut, nyanyi kepada saluran qada hajat tu. Hak tu bangan duduk punah tu, berpunah tu habis. Qada hajat kecing dengan tak ada berasa. Kat mana basah ni weh? Kecing tak ada berasa. Punuh rakbuk tu. Ada sekali kucing. Kita ayat kucing. 4 orang lebih tu. Kucing. Dan kucing yang kita pego. Duk style. Duk mana cari kucing nak temu. Duk style duk nusuk. Dia sakit. Nak temu. 2 hari dia cari. Temu. Ada dalam kawasan rumah kita. Tapi duk nusuk. Nusuk dalam lubang haid. Dalam lomang. Duk agak apa sini? Pegang perut dia kemung. Bau busuk. Disah punggung dia, disah ekor dia tu basah dia. Ini bau busuk ke apa nama tu. Dah dia pun gali lubang. Gali pasir. Gali pasir dia nak kecing, dia duduk. Boy sudah nampak tak tubik dia kecing. Dia pergi sakit, belah dia sakit. Lepas tu dia kecek dengan kita pergi klinik dia lah. Pergi klinik dia. Mana tak? Kita boleh dalam raga tu ada nilai busuk bangal lah. Dia acing dia tu. Kita bawa pergi pak. Bawa kelih dah. Bawa pergi pak. Dia ni adik. Abang kata tog apa? Itu pesawat dia tu. Aksip. Kita nak kerti lah. Ya tak pak, ya pecek bro. Suh tu baik. Suh tu baik. Apa, dia dah ubah. Ni kucing, dia kata, kucing pesporai kak. Dia nak kecing, nak gapo tak boleh, sakit. Dia sakit. Dia nak duduk dia suara dia, acim apa gitulah. Lepas tu dia pocok. Dia pecek tu baik habis kecing tu. Lepas tu, dia gapo? Dia pocok, dia pakai ubat. Sial, alhamdulillah lah. Mana tu? Tak boleh ada nyakit dalam tu. Bersin pun sama juga. Kalau ada virus. Virus ada gapo kumel di hidung di gapo tu. Bang kata bersin lah molek sekali. Tu baik syuh. Syuh. Mana kata aci bolehnya kita tudung lah. Kalau kita duduk sore dalam hotel, duduk sore 4 hari tak ada, tak apa. Lah ni pula bang kata nyakit corona sakut dengan bersin. Kalau bersin ke apa nama tu, kita tudung, kita katuk. Kita ambil ticu katuk ke apa nama tu. So, sampai tangan lah. Kita dapat tengok bawa sejak pak dia bawa atau dia nak bersin. Syuh, dia ambil tangan tok. Tangan ni tok. Lepas tu dia sujud. Dia tak tangan dia, dia bersin, dia tak tempat sujud, dia sujud. Bawa sudah dia semaya siap, dia berdoa.
Ya berdoa siap, ya ambil sapu muka pula. Nah, bos sudah berdoa saleh kanan, saleh kiri. Pas nak tanya kata, "Pak apa ustaz dia tak sewi, dia mau kecek berat benar sejik ni." Benar. Tengok dia kata di Malaysia, bos sejik so katuk juga. So semaya sengah-sengah, so gapo so kok ni. Boleh nak le gapo tak apa. Saya kata, kali dia duk mana kata? Dia tu tak sewi sebab penyakit ni melalui masjid. Sebab kita nampak syak-syak salah. Nah, salah ya bergeseng pah. Ya gapo? Nah, ya tak tangi. Psu. Pas nampak tak? Tak nampak. Ada tak ada suruh kira penyakit tu. Bos sudah bergeseng pak. Dia berdoa. Nah, ya berdoa. Sudah ya berdoa siapa muka ya. Lepas tu salah kanan. Salah kiri. Apa orang dah? Sore kanan, sore kiri. Lepas tu hak kanan dia tu salah biar, salah ke tepi dia pula. Nah, lepas tu pakat salah. Satu sah. Cuba kita mikir tengok. Sebab penyakit ke tak? Lah ni di negeri Saudi lah ni tu, tubik koro. Dah kemarin. Kalau tak silap 20 negeri. 20 negeri masuk negeri dia. Boleh hadir wallah alam, boleh hadir sebab ke apa sebab corona ni. Di antaranya Indonesia. Lepas tu di antaranya Mesir. Mesir boleh tak? Di antaranya Emirat. Saya rasa lah bukan dengan sebab apa sebab politik dah. Masa pun dengan sebab kau ni ke. Apa? Brazil pun kena. Tak boleh. Amerika tak boleh masuk juga negeri dia. Buat apa? Orang mari pada Amerika ni. Sebab apa? Boleh hadir corona. Dan nanti kita pakai jaga saudara dikasih. Nah, kalau ni alhamdulillah sebab kita tak ada nampak akal lagi. Kamu ingat? Tak halah. Al-wiqayah khairu minal ilaj. Jaga kanwai dikuatkan. Jaga. Kita beringat belum kena. Dia kena, ya payah. Nah, dia kena pakai ruik, pakai masa bergaduh, habis sekat-sekat kerja, katuk sekolah habis. Hak duk boleh sekut ruah, hak duk boleh mengaji, hak duk boleh gapo habis dengan sebab kita tak ada beringat. Betul lah, beringat lebih molek. Ni nak Islam ya jaga. Bersaing pun sama. Kita katuk pup. Nah, katuk. Macam ni kan. Ambil ticu kan. Nah, kalau kita bersaing tangi ke sasalah dengan orang, dia pasal tangi bagi apa syiat dulu. Nah, ni wak tak apa, siapa di punggung, siapa di kain dulu. Lepas tu, nah, ambil kain, mana tahu siapa tangi kita di kain, salah dengan orang pula. Nah, saya tak salah. Nah, sebab apa? Sebab dia pun bersaing, dia mau katuk tangi. Nah, di hidung demo tadi. Bukan kata hina tak boleh, mana kata tak ada betul sunnah. Ya, saudara dikasihi. Oleh itu, banyak lagi lah syarah ni. Nanti kita mari kecek pula. Nah, berkenaan dengan kalau dia tu tak ada kata alhamdulillah, kita kena jawab tak? Nanti insya-Allah kita sambung pada siri yang kedua. Silakan salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.